Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sejahtera kepada sidang penonton. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian pihak sekolah SMK Jalan Bukit menjemput saya dalam program Sembang Santai Minda Sehat pada malam ini. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada unit bimbingan dan kaunseling di atas penganjuran program Sembang Santai Ayuh Bebas Stres, Anxiety dan Depresi, yang mana kita tahu pada waktu-waktu yang sangat mencabar ini emosi kita tidak begitu baik. Okay. Jadi pada malam ini saya akan berkongsikan tentang secara umum tentang kesihatan mental, kesan tidak menjaga kesihatan mental dengan baik, dan juga apa teknik dan strategi yang boleh kita buat supaya diri kita ini bebas daripada stres, anxiety dan depression. Okay? Baik, saya harap sidang pendengar dapat lihat saya punya slide. Okey. Baik, tajuk yang diberikan pada malam ini, tajuk diberikan ialah Ayuh Bebas Stres, Anxiety dan Depresi. Okey, yang mana saya kira ketiga-tiga perkataan ini mungkin sangat-sangat familiar dengan diri kita kan. Sebelum-sebelum ni mungkin kita tak tahu. Mungkin kita tahu stres, anxiety, depresi tu kita tak tahu apa benda kan. Tapi bila dalam tempoh yang mencabar ini, makin kerap perkataan anxiety, perkataan depression itu keluar, muncul di dalam berita ataupun dari akhbar. Okey. Baik, bagaimana dengan emosi anda semua pada hari ini? Daripada pagi tadi sampailah pukul 9 malam ini, bagaimana emosi anda? Kita ada bermacam-macam emosi. Cuba komen sikit dekat ruangan komen. Komen dengan emoji yang melambangkan emosi tuan-tuan dan perempuan pada hari ini. Mungkin nak komen emoji ketawa ke, emoji takut ke, boleh komen di ruangan komen supaya kita cakna dengan emosi kita cakna dengan emosi orang-orang yang berada di sekeliling kita. Okey? Baik. Pada permulaan, kita kena tahu sebelum kita nak masuk ke depresi, anxiety dan juga stres, kita kena tahu dulu secara umum tentang kesihatan mental. Berdasarkan World Health Organization, kesihatan mental itu adalah kesejahteraan lengkap yang merangkumi kesejahteraan fizikal, mental dan juga sosial. Dia bukan sahaja ketiadaan penyakit, tapi merangkumi ketiga-tiga aspek ini. Kesihatan mental juga adalah kemampuan seseorang individu untuk mengendalikan kesemua aspek kesihatan manusia. Fizikal, okay, dia bergerak secara sihat, dia punya emosi, mental dia, cara dia berfikir, dan juga sosial, cara dia berinteraksi dengan community, dengan masyarakat untuk mengendalikan stres seharian, bekerja secara produktif dan juga menyumbang kepada orang lain. Mungkin adik-adik para pelajar kata, aku ni masih sekolah, apa benda yang aku nak sumbangkan? Sebenarnya banyak benda yang adik-adik boleh sumbangkan. Contohnya melalui penulisan di Facebook ke, di Twitter ataupun di Instagram, di mana-mana social media. Perkongsian tentang apa sahaja yang bermanfaat, yang boleh membantu masyarakat. Itu adalah sumbangan adik-adik kepada orang lain. Kita kena tahu juga, okay, kesihatan mental tidak sama dengan kecelaruan mental. Orang selalu keliru antara kesihatan mental dan juga penyakit mental. Kecelaruan tu penyakit lah. Okay, jadi apa beza dia? Kita akan tengok beza dia sekejap lagi. Kesihatan mental
biasanya akan berlaku dalam tempoh sementara sahaja. Contoh, sebelum nak start perkongsian ni saya dah nervous dah. 10 dah kan, kita biasalah kita nak berjumpa, nak berkenalan dengan ramai orang, kita akan ada rasa sedikit gemuruh. Tapi sementara sahaja, sekejap sahaja. Dan biasanya kesihatan mental tidak akan mengubah seseorang itu punya fungsi otak. Masih boleh berfikir dengan waras, masih boleh menjalankan kerja-kerja secara biasa. Dan sekiranya terdapat sedikit gangguan kesihatan mental, kita boleh dapatkan nasihat daripada profesional kesihatan mental. Contohnya macam Cikgu Abu, Cikgu Aula dan rakan-rakan kaunselor di sekolah SMK Jalan Budi. Okay, mereka ini adalah pakar. Berbeza pula dengan penyakit mental ataupun kecelaruan mental. Biasanya kecelaruan mental ini dia akan terjadi dalam tempoh yang agak lama. Okay, ada yang berbulan-bulan atau ada juga yang makan tahun. Okay, bertahun-tahun dia punya gangguan itu. Dan secara umumnya kesihatan mental ni akan terbahagi kepada 3 lah yang besar. Neurosis, psikosis dan juga kecelaruan personality. Tapi kita tak sentuh ketiga-tiga aspek ini secara mendalam. Dan biasanya bagi mereka yang ada kecelaruan mental, tidak cukup sahaja merawat dengan terapi-terapi daripada pakar yang saya sebutkan tadi. Mereka juga memerlukan rawatan daripada segi ubat-ubatan yang akan dibekalkan oleh pihak hospital ataupun klinik. Jadi kita dapat bezakan apa itu kesihatan mental dan apa itu penyakit mental. Kesihatan mental sama sahaja dengan kesihatan fizikal. Demam, batuk, sesama dan lain-lain. Sama. Tak ada beza antara kesihatan mental juga kesihatan fizikal. Kesihatan mental bukan kecelaruan mental, bukan penyakit mental, tetapi ialah keperluan asas. Okay? Kesihatan mental sama kesihatan fizikal, kita adalah keperluan asas. Yang jika kita tak peroleh keperluan ini akan menjejaskan kita punya kesihatan mental dan kemampuan diri kita sebagai manusia. Dia akan menjejaskan dari segi aspek apa? Dari segi cara kita berfikir, dari segi perasaan kita dan juga dari segi cara kita bertindak, cara kita menghadapi masalah, cara kita melihat diri kita dan juga sekeliling kita. Cara kita cara mengatasi kalau ada sesuatu masalah ataupun isu, macam mana kita mengatasi isu tersebut, dan juga cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kesihatan mental yang positif, kesihatan mental kalau individu itu positif, dia akan selesa dengan diri dia, dia akan selesa dengan persekitaran dia, dia akan selesa dengan community dia. Okay. Kalau tengok kalau sidang pendengar dapat tengok dekat belah, kalau saya ni belah kanan lah, belah kanan slide ada piramid. Kesihatan mental terletak pada warna hijau dan juga pada warna biru, iaitu keperluan psikologi. Okay. Jangan kata aku makan sama ada kurang selera makan ataupun terlebih makan daripada kadar yang biasa sebelum-sebelum ini. Perubahan kitaran boleh tidur dia akan kerap terjaga. Atau ada juga bila dah cukup tidur, bila waktu pagi dia malas nak bangun daripada tempat tidur dia. Kerap asingkan diri, suka menyendiri, hilang minat kepada rutin biasa yang selama ni disuka. Contohnya saya bagi contoh Ahmad. Contoh saja Ahmad. Sebelum ini Ahmad hobi dia ataupun perkara yang dia suka adalah melukis, sketch kan, melukis. Tapi pada satu hari tu kita dapat tengok Ahmad dah macam tak suka melukis. Dia tinggalkan apa yang dia minat sebelum ini. Mungkin Ahmad sedang mengalami penurunan dalam kesihatan mental dia. Kebimbangan tentang diri, yang ni pun selalu berlaku lah tentang diri kita, self image. Kadang-kadang bila kita tengok berlakunya perubahan saiz badan, kita dah mula gelabah kan, kita dah mula macam tak okey ni, nak kena operate, contoh nak kena operate, nak kena kurangkan berat badan. Okay. Dan juga terdorong cederakan diri atau
cederakan orang lain. Bila dah sampai ke kategori ini, kategori terdorong untuk cederakan diri atau cederakan orang lain, saya secara personal menganggap simptom itu dah jadi simptom yang agak membimbangkan. Jadi cuba kita cek dekat diri kita, pernah tak kita mengalami simptom-simptom ini? Pernah tak orang-orang di sekeliling kita, ahli keluarga kita mengalami tanda-tanda seperti ini? Okey, ini juga penting untuk tuan-tuan dan perempuan cek dekat diri 3 aspek ini. Tingkah laku, emosi dan juga pemikiran. Apa yang nak diceknya kan, apa yang nak dilihat? Okey, lihat sama ada ketiga ini masih normal ataupun tidak normal. Kita tahu, kita sedar, ataupun kalau kita tak sedar, orang di sekeliling kita mungkin akan. Sama ada tingkah laku kita sebelum ini dengan sekarang ini normal ataupun tak. Begitu juga dengan emosi, begitu juga dengan pemikiran kita. Adakah pemikiran kita masih lagi boleh berfikir ataupun boleh berfungsi seperti sebelum-sebelum ini. Sekiranya tuan-tuan dan perempuan sedar ketiga-tiga aspek ataupun salah satu daripada aspek ini berubah kepada tidak normal, cepat-cepat dapatkan bantuan ataupun sokongan daripada mereka yang pakar dalam aspek kesihatan mental. Okay, supaya kita tak nak benda tu akan jadi lagi teruk sampai kita tak boleh nak melakukan kerja-kerja seharian kita. Okey. Kita dah tahu apa tentang secara umum kesihatan mental, simptom-simptom umum bagi mereka yang ada kesihatan mental. Jadi sekarang kita nak masuk kepada pengawalan emosi. Bila kita nak kawal emosi, kita kena tahu juga apa yang berlaku dekat diri kita. Okey, dekat sini kita akan tengok simptom stres, simptom anxiety dan simptom depression. Pernah tak berlaku dekat diri tuan-tuan dan perempuan? Kita tengok ini secara yang berlaku pada masyarakat. Baik, ini adalah gejala stres, simptom stres. Simptom stres boleh dilihat kepada tiga bahagian, iaitu bahagian fizikal, bahagian psikologi dan bahagian tingkah laku. Kalau bahagian fizikal, individu itu mungkin akan mengalami kering mulut, kering air liur. Dia minum air banyak macam mana pun, dia akan rasa mulut dia tetap akan kering. Dia akan rasa gementar, dia akan rasa sakit kepala, walaupun dia tidak ada sejarah kesihatan, maksudnya dia sihat lah. Okay, tapi dia kerap sakit kepala, lepas tu dia akan mengalami masalah tidur, cepat letih, lenguh-lenguh anggota badan ataupun sakit-sakit otot, jantung akan jadi laju, sakit perut cerit-berit ni akan berlaku masalah pencernaan yang kita tak tahu punca. Makan okey, tiba-tiba berlaku masalah pencernaan yang kita tak tahu punca. So ini mungkin adalah simptom yang berkaitan dengan stres yang ditunjukkan oleh fizikal kita. Simptom psikologi pula, kita akan individu tersebut akan cepat gelisah, cepat marah, lemah semangat, dia akan bimbang, kurang bagi fokus, mudah lupa, takut gagal, rendah diri, resah dan bosan. Kalau tuan-tuan perasan, kenapa rendah diri termasuk dalam simptom psikologi? Okay. Rendah diri di sini bermaksud adalah rendah diri yang terlalu fokus kepada kelemahan diri dia sampai dia tak nampak apa kebaikan yang ada pada diri dia. Dia mungkin rasa, oh aku ni low profile. Dia rasa macam tu, tapi sedar tak sedar dia sedang membesar-besarkan kelemahan diri dia. Dia sedang membesar-besarkan negatif pada diri dia. Ini pula adalah simptom tingkah laku. Merokok berlebihan, penyalahgunaan alkohol dan dadah, masalah tabiat makan macam tadi, sama ada kurang selera ataupun terlebih selera. Tingkah laku agresif, bully, vandalism, okay? Menggunakan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya, itu juga adalah simptom stres yang ditunjukkan oleh perbuatan kita. Jadi cuba kita tengok dekat diri kita sebelum-sebelum ini ataupun dekat ahli keluarga kita ke
dekat orang-orang sekeliling kita ke pernah tak menunjukkan simptom-simptom ini ataupun pada waktu sekarang ni pernah tak keluarkan simptom-simptom ini. Seterusnya kita akan tengok simptom anxiety. Simptom anxiety. Okay, baik, ini adalah simptom anxiety ataupun kita panggil bahasa Melayunya kerisauan ataupun kebimbangan. Mereka yang ada anxiety biasanya akan biasa akan bertambah berat badan, okay, bacaan gula dalam darah akan jadi tinggi, susah tidur, selalu mimpi yang bukan, otot akan berasa tegang, nafas akan jadi laju daripada biasa sehingga dia rasa susah untuk bernafas, berdebar-debar, walaupun cek masalah jantung ECG tu kan, ujian ECG tu normal tapi masih lagi rasa berdebar-debar. Masalah buang air besar, okay, masalah pencernaan dan juga masalah inilah masalah batin. Okay, ini simptom biasa yang akan berlaku kepada mereka yang ada kerisauan yang melampau. Okay, kita perlukan kerisauan, kita perlukan stres, kita perlukan anxiety, depression dalam kehidupan seharian kita sebagai alat memotivasikan kehidupan kita. Tapi kalau ianya berlaku secara secara keterlaluan, benda tu dah jadi tak normal. Okay, benda tu akan mengganggu kita punya fungsi otak, akan mengganggu kita punya rutin-rutin harian kita. Okay. Sekarang kita tengok simptom depression. Ada banyak simptom depression. Simptom depression kebiasaannya mereka, individu tersebut akan berasa sedih, risau, akan rasa kecewa, akan mudah rasa macam annoying, berasa lemah, macam dah tak larat nak berbuat apa-apa. Okay, kurang minat dalam aktiviti menjalankan aktiviti harian, kurang bertenaga, berkomunikasi ataupun bergerak lebih perlahan, dia lebih kepada suka menyendiri. Lepas tu susah untuk memberikan tumpuan, perubahan dalam corak tidur, rasa sakit yang dia tak tahu nak cakap macam mana, perasaan ataupun percubaan membunuh diri. Macam saya cakap tadi, bila dah sampai kepada untuk perasaan membunuh diri tu dah agak teruk. Tadi saya nampak soalan bagaimana nak elakkan bagaimana nak mengelakkan depression. Nanti kita akan tengok pada bahagian teknik dan strategi. Mungkin ada beberapa teknik dan strategi yang kita boleh gunakan untuk mengelakkan ataupun untuk mengurangkan simptom-simptom yang ada pada diri kita. Okey. Stop. Jangan sesekali kita buat self-diagnose. Maksudnya kita diagnose diri kita sendiri. Contoh, semalam Ahmad lagi kan. Semalam Ahmad berdebar-debar, tak boleh bernafas, tak boleh apa. Lepas tu individu tersebut cari dekat Google punca berdebar-debar. Lepas tu bila jumpa punca berdebar-debar tu, okey, dia yang sahkan diri dia sendiri. Oh, aku ada masalah jantung, aku ada masalah ini, aku ada masalah itu. Dia sendiri yang mengesahkan dia ada penyakit itu. Dia sendiri yang mengesahkan. Jadi self-diagnose sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan adalah bahaya untuk diri kita dan juga untuk orang-orang yang berada di sekeliling kita. Bagaimana cara kita untuk menghadapi ahli keluarga sekiranya ada tanda-tanda kemurungan, sekiranya beliau enggan berjumpa dengan doktor atau pakar hospital. Baik, daripada Puan Husna Humaira, untuk menghadapi ahli keluarga yang ada tanda-tanda kemurungan, pertama sekali kebiasaannya orang yang ada tanda-tanda kemurungan ni dia susah untuk berkongsi. Okay, ini akan melibatkan trust lah. Okay, paling basic, cuba untuk dekat dengan mereka. Okay, tawarkan, kita menawarkan bantuan yang kita boleh bagi kepada dia. Okay, supaya dia rasa dia ada harapan untuk kembali seperti biasa.
Okay, ini simptom biasa bagi mereka yang ada depression. Cuba tawarkan dulu apa yang kita boleh buat. Okay, bila kita tawarkan kita punya pertolongan, jangan sesekali ada judgemental. Okay, judgemental. Kalau once kita dah start ada judgemental, ada fikiran yang macam alah, depression ni mengada-ngada, contoh depression ni buat-buat je. Orang-orang seperti itu akan lagi susah untuk mendapatkan rawatan. Kita jangan sekat dia untuk mendapatkan rawatan. Baik, masalah emosi berlaku disebabkan dua faktor. Faktor luaran dan juga faktor dalaman. Faktor luaran disebabkan oleh persekitaran kita. Mungkin tempat yang sempit, tempat yang bising, bagaimana keadaan kita duduk dalam sesuatu kawasan tu kan, berkecamuk ataupun okey. Dari segi sosial pula, bagaimana penglibatan kita dengan masyarakat, bagaimana masyarakat melayan kita. Peristiwa penting, perkahwinan, perceraian, kehilangan orang tersayang, kemalangan dan sebagainya. Dan juga organisasi, bekerja dalam kumpulan. Okay, bagaimana sama juga dalam sosial tadi, bagaimana penerimaan ahli kumpulan kepada diri kita dan juga bagaimana kita membawa diri kita dalam organisasi tersebut. Ini adalah faktor-faktor luaran yang boleh menyumbang kepada kita untuk mendapat masalah-masalah emosi seperti yang tadi, anxiety, stress dan depression. Okay, ini adalah faktor dalaman. Okay, faktor dalaman yang berpunca daripada personality kita. Kita ada dua jenis personality. Personality jenis A dan juga personality jenis B. Pernah tak para pelajar SMK Jalan Bukit tahu jenis personality? Biasanya, okay, kalau siapa yang belum tahu, lepas ni bila sekolah buka ke, boleh jumpa dengan Cikgu Abu, Cikgu Aula dan cikgu-cikgu kaunseling lain untuk buat ujian personality. Nak tengok kita ni personality jenis apa. Baik, personality jenis A dan personality jenis B. Mereka yang mudah dapat yang senang terdedah kepada gangguan emosi adalah mereka dari kalangan personality jenis A. Okay, personality jenis A ni adalah mereka yang kelam kabut, bila buat kerja tu suka nak rushing, cepat marah, jenis yang tak sabar. Ini adalah golongan mereka daripada personality jenis A. Kalau personality jenis B pula, jenis yang relax, jenis yang alah tak apa, lek-lek je kan. Alah tak apa, esok-esok boleh buat. Okay, itu adalah golongan daripada personality jenis B. Bukan bermakna kalau anda ada personality jenis A tidak bagus. Okay, A dan B masing-masing ada pro and cons, ada kelemahan, ada kebaikan. Bila kita tahu kita ni personality jenis mana, kita boleh kawal sebaik mungkin untuk mencapai standard yang minimum untuk kita bergerak, untuk kita nak kawal simptom-simptom tadi. Cara kita berfikir macam mana? Adakah cara kita berfikir tu terlalu sempit sampai tak nampak alternatif dan juga peluang-peluang yang ada dekat depan kita? Tertutup sangat dah, tak boleh, aku nak ini juga. Sampai tak boleh nak terima pendapat orang lain, sampai tak boleh nak terima pandangan-pandangan orang lain. Dah tertutup habis cara berfikir. Dan juga dari segi faktor biologi, mungkin kita ada penyakit apa-apa ke kan, kanser ke, demam ke kan, penyakit-penyakit juga boleh mempengaruhi kita punya faktor untuk mendapat gangguan emosi. Bagaimana cara-cara untuk saya nampak soalan, bagaimana cara-cara untuk nasihat kawan saya yang mempunyai stres? Okey. Tadi macam mana kita nak nasihatkan ahli keluarga. Okey, yang ini macam mana nak nasihatkan kawan-kawan. Baik, sebenarnya tak ada dalam slide. Okey, saya kongsikan. Kita boleh bagi bantuan kecemasan psikologi. Psychological First Aid, PFA. Okay, PFA ni dia ada 4 elemen. Silap. Okay, 4 elemen.
Yang pertama prepare, yang kedua look, yang ketiga listen, yang keempat link. Okay? So sekiranya mungkin lepas ni pun akan ada soalan yang sama juga kan, bagaimana kita nak siap kawan, bagaimana kita nak menghadapi orang macam ni, bagaimana kita nak bantu orang-orang macam ni. Ini adalah PFA, bantuan kecemasan psikologi. Sebelum kita nak bantu siapa-siapa, pastikan kita prepare, kita bersedia daripada segi fizikal kita, pastikan tak demam, pastikan tak ada sakit apa-apa, dan juga bersedia dari segi mental kita. Yelah, kita takut bila kita nak dekat dengan orang tu dia marah-marah, dah kita pula yang yang emo kan. Jadi kita kena prepare. Yang kedua look. Sebelum kita nak dekat dengan orang tu, sebelum kita nak bantu dia, kita kena tengok persekitaran. Sama ada selamat ataupun tidak untuk kita terus memberikan bantuan. Yang ketiga listen. Tanya dia apa yang dia perlukan, kenapa dia jadi macam tu. Bila bertanya tu, bertanya dalam nada yang elok lah, kan, secara berhemah. Tanya dia, kenapa jadi macam ni, kenapa marah-marah, kenapa depressed, apa yang mengganggu fikiran anda. Okay, kita bagi dia harapan, jangan risau, saya ada dekat sini. Dan yang ketiga link. Hubungkan dia, yang keempat link. Okay, hubungkan dia dengan sumber-sumber yang dia perlukan. Contohnya, dia stres sebab apa? Dia stres sebab dah lama tak makan. Jadi hubungkan dia dengan makanan, dapatkan dia sumber-sumber makanan dia. Okay, apa lagi yang menyebabkan seseorang itu mengalami penurunan dalam emosi dia. So ini adalah bantuan asas psikologi. Prepare, look, listen dan link. Okay, ni kita boleh practice. Bila kita nak bantu orang, terutamanya mereka yang ada masalah emosi ni, kita kena berhati-hati. Kita jangan sentuh mana-mana sensitivity. Itu yang paling penting dan yang paling crucial untuk kita sampaikan bantuan psikologi. Saya harap jelas ya Puan Loh Jun Yee dan juga yang sebelum tadi tu. Okey. Yang ini pun penting juga ya. Biasanya orang selalu mengaitkan, masyarakat kita selalu mengaitkan ataupun ahli keluarga kita mengaitkan, kau jangan stres, nanti kau gila. Kau jangan emo-emo, nanti kau gila. Orang selalu kaitkan stres dengan gila. Saya minta maaf saya menggunakan perkataan gila kalau ada yang tak selesa. Okey. Untuk pengetahuan audience, tuan-tuan dan puan-puan, masalah emosi ataupun stres bukan sahaja boleh menyebabkan gila, tetapi stres ataupun masalah emosi yang tidak diuruskan dengan baik boleh merosakkan sistem fizikal kita. Okey. Dalam kita punya program ni ada guru-guru, okay, ada ibu bapa dan juga warga-warga sekolah SMK Jalan Bukit. Yang mana kita tahu guru-guru, ibu bapa dan juga warga-warga sekolah ni bukanlah lagi berada di tahap umur yang muda lah kan. Maksudnya dah berusia. Jadi sangat penting untuk golongan-golongan seperti ini memelihara emosinya sebaik mungkin. Okey. Stres juga, okey. Kalau boleh nampak dekat bawah ni saya masukkan 4 gambar. Okey. 4 gambar ini mewakili 4 individu yang mengalami masalah-masalah inilah. Keempat-empat individu ni isunya sama. Okey. Isunya dia tidak menguruskan masalah emosi dia ataupun stres dia dengan baik. Okay. Masalah keempat-empat individu ini tidak ada masalah kesihatan. Maksudnya sihat walafiat. Tidak ada masalah kesihatan, tidak ada masalah mental. Tetapi bila sekali sahaja mereka ini mengabaikan kesihatan emosi, stres itu tidak diurus dengan baik, individu pertama mendapat serangan jantung yang kronik. Individu kedua seorang yang workaholic.
seorang yang kuat bekerja, balik lewat malam, bila balik malam sambung pula dekat rumah, tidur lewat. Bila tidur lewat, kena bangun awal, maknanya tak cukup tidur. Jadi individu kedua mendapat kerosakan buah pinggang. Kedua-dua buah pinggangnya sekarang tidak berfungsi dan hidupnya sekarang bergantung sepenuhnya dengan mesin dialisis. Individu yang keempat, sama juga seorang yang workaholic. Okay. Satu hari didapati ada masalah ketumbuhan otak dan akhirnya merebak menjadi kanser otak. Dan individu yang keempat mengalami kerosakan saraf mata. Macam inilah kerosakan saraf mata. Bila buka tak boleh nak buka penuh dan bila tutup tidak boleh tutup habis. Okay, tutup separuh begini saja rosak. Keempat-empat mereka ini mengalami masalah stres. Stres je puncanya. Tapi tak gila pun. Tapi stres dia itu menyebabkan sistem fizikal dia rosak. Jadi dah tak okey lah. Kan dah tak syok lah bila kita punya badan rosak, jadi tak syok dah. Okay. Bila kita stres, hormon kortisol kita akan meningkat dan akan menyerang mana-mana organ yang lemah. Yang ini kita tak nak lah. Yang ini yang kita nak sedarkan diri kita dan juga masyarakat. Okay, bahawa pentingnya untuk menjaga kesihatan emosi, untuk tidak stres, untuk tidak anxiety dan juga untuk tidak depresi. Perlu ada, macam saya cakap tadi, perlu ada stres, anxiety, depresi perlu ada, tapi bukan dalam jumlah yang melebihi daripada sepatutnya. Okey, jangan abaikan atau pendam perasaan atau pendam emosi. Yang ini pun selalu sangat kita buat. Okay, kadang-kadang kita malu kan, kita malu untuk berkongsi. Termasuklah yang tua ataupun yang muda. Kita lebih pendam, kita lebih suka untuk pendam perasaan kita, pendam emosi kita. Alah, apa-apa jadi aku telan. Itu yang berlaku. Okay, kalau boleh mulai pada hari ini jangan pendam perasaan ataupun jangan pendam emosi. Kenapa? Nanti kita tengok ada banyak kesan-kesan negatif. Okey, tapi kenapa orang suka pendam perasaan? Sebab apa? Sebab individu itu takut kena kecam. Kan? Takut kena marah ataupun takut dipandang serong. Jadi bila individu tersebut ada fikiran yang macam ini, dia lebih suka untuk tak apalah, nanti apa pula orang kata. Dia selalu macam tu. Apa orang kata. Last dia pendam diri dia sendiri. Pendam perasaan ni sebenarnya adalah teknik. Okay, teknik penjagaan mental. Tetapi bukan dalam tempoh yang lama. Okay, bila kita pendam perasaan, kita akan dapat rasa sedikit ringan pada bahu ataupun pada otak kita. Kita akan dapat rasa keringanan itu. Kalau tuan-tuan dan perempuan tak kisah, para pelajar boleh berlaku juga kepada para pelajar, apatah lagi kepada golongan-golongan yang dah berumur. Jika pendam perasaan itu dalam tempoh yang lama, akan boleh menyebabkan individu tersebut mengalami gangguan mental dan emosi yang lebih teruk. Okey. Seram kan? Tiba-tiba seram pula kan? Okey. Ini adalah kesan negatif bagi mereka yang suka sangat pendam perasaan. Okey. Individu yang suka pendam perasaan boleh mendapat corak tidur yang lemah. Okey, pattern tidur dia dah rosak lah, dah lemah. Akan menjadi kepenatan mental. Okey. Penyakit mental itu boleh sembuh. Okey, nanti saya jawab. Akan berlaku masalah berat badan, kurang berat badan berkurangan ataupun berat badan bertambah. Akan jadi mudah lupa. Mudah lupa tu termasuk juga susah untuk fokus, susah untuk bagi perhatian. Berlaku juga tekanan darah tinggi, masalah pencernaan, pergeseran gigi. Okay, saya pernah juga ada dapat satu kes bila mak dia kata malam-malam bila anak dia tidur, bunyi gigi tu kuat sangat.
Tapi bila kita selidik, rupa-rupanya anak dia tu ada sesuatu yang lama sangat tidak dikongsi, lama sangat dipendam. Okay. Menampakkan kedutan, yang ni pun saya tak nak ni. Kalau boleh saya nak awet muda saja kan. Okay, boleh menampakkan kedutan. Mengurangkan hormon oksitosin. Hormon oksitosin lah hormon natural yang keluar, bila dia keluar kita akan rasa happy. Tapi disebabkan masalah emosi tadi, hormon kortisol tinggi, dia akan serang hormon oksitosin. Jadi oksitosin ni tidak dapat dihasilkan dengan baik. Jadi tidak seimbang di antara hormon oksitosin dan juga hormon kortisol ni tadi. Dan juga berlaku kerosakan pada temporal lobe. Okey, siapa yang belajar biologi, saya tak pastilah sebab saya tak pernah belajar biologi dulu. Okey, temporal lobe ni adalah salah satu bahagian otak yang terletak di bahagian yang berdekatan dengan telinga. Fungsi temporal lobe ni dia adalah untuk menyeimbangi emosi kita. Okey, selain daripada itu, dia juga mengawal dan memberi kefahaman tentang sesuatu benda kepada kita. Sekiranya temporal lobe kita rosak, kita jadi hilang pertimbangan emosi lah. Emosi kita akan jadi tak seimbang dan juga kita akan jadi susah untuk faham. Sebelum ini bila kita baca kan, kesan negatif memendam perasaan. Oh okey, senang je kita faham ayat ni. Tapi bila berlaku kerosakan pada temporal lobe, dia tak faham apa yang dia baca. Dia tak faham apa yang dia tengok. Itu bahaya. Bahaya apa? Pendam perasaan ini. Tadi ada soalan, penyakit mental boleh sembuh ataupun tidak? Boleh. Boleh sembuh. Sama juga macam kesihatan fizikal, awak demam boleh sembuh tak? Boleh. Begitu juga dengan kesihatan mental. Okey, kita dah tahu tentang kesihatan mental, apa itu simptom-simptom, apa itu simptom stres, anxiety, depression, apa keburukan memendam perasaan. So sekarang adalah bahagian yang lebih kepada teknik dan strategi untuk kita bebas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih, tengok mana yang sesuai dengan diri dan juga situasi tuan-tuan dan puan-puan. Mengawal minda, okey, hanya anda sahaja yang boleh lakukan. Walaupun saya psikologi, walaupun cikgu Abu kaunselor tuan-tuan dan puan-puan, tak boleh nak kawal minda kita. Kita sendiri yang lebih faham diri kita, kita yang boleh ubah minda kita. Kita pernah rasa bersalah, kita pernah rasa malu, kita pernah rasa takut. Okay? Benda ketiga-tiga ini memang diperlukan tapi bukan dalam jumlah yang keterlaluan. Elakkan pemikiran yang menghukum diri sendiri. Okay, elakkan pemikiran yang terlalu menghukum diri sendiri. Aku ni tak pandai, aku ni kurang cerdik, aku ni tak cantik dan sebagainya. Tolong jangan jadi musuh kepada diri sendiri. Okay, pemikiran-pemikiran ini adakah membantu tuan-tuan dan perempuan untuk rasa lebih baik? Macam tadi saya katakan. Bila kita ada fikiran negatif terhadap diri sendiri, okay, aku seorang gagal, aku tak boleh nak buat apa-apa, aku ni kurang pandai, ataupun bila kita ada pemikiran terhadap orang lain semua tak suka aku. Semua orang nak menganiaya aku, semua orang nak buat jahat dekat aku. Aku ni tak baik, orang lain je yang baik. Okay, fikiran kita terhadap masa depan, situasi yang aku alami ni tidak akan berubah, sama je macam ni. Kenapa aku nak cuba lagi? Aku asyik gagal, tak perlu lagi nak mencuba. Aku memang ditakdirkan untuk hidup yang malang macam ni. Okay. Fikiran kita terhadap dunia luar pula. Dunia ni tidak adil, dunia ini kejam, perkara ni tak boleh dielak, dunia ni memang teruk. Jadi saya rasa kita pernah ada fikiran-fikiran yang macam ni. Okay. Kita ada fikiran-fikiran macam ni. Jadi bila ada fikiran-fikiran macam ni, apa yang kita boleh buat? Okay. Belajar untuk cabar pemikiran. Okay. Fikiran negatif yang ada, cuba belajar untuk berfikir secara lebih realistik. Belajar berfikir untuk cara
yang lebih rasional. Okay, semua orang ada fikiran negatif. Saya, sesiapa saja, semua ada fikiran negatif. Tapi apa yang membezakan antara kita dengan individu yang lain adalah bagaimana kita kawal kita punya fikiran negatif tersebut. Sama ada kita terus layankan ataupun kita terus stop. Okay. Belajar strategi untuk membuatkan anda lebih aktif dan menggunakan masa dengan lebih produktif. Okay, tambah baik skill penyelesaian masalah dan juga belajar untuk kenal pasti kelebihan dan juga pencapaian yang telah dilakukan oleh diri tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang kita bincangkan tadi itu adalah self-care, rawatan diri. Bila kita berjaya buat rawatan diri kita sebaik mungkin, kita akan dapat kurangkan masalah kesihatan fizikal kita. Kuranglah kita terkena penyakit dan sebagainya. Kita akan dapat mengurangkan masalah kesihatan mental kita dan juga dapat menjimatkan wang kita, menjimatkan duit. Kadang-kadang kita tak tahu kita ni puncanya kenapa kan. Kita belilah ubat macam-macam untuk konon-kononnya nak elokkan, tapi tambah teruk lagi adalah. Okay. Dan juga rawatan diri yang baik juga boleh membantu anda untuk mengawal hidup anda kepada yang lebih baik. Okay. Ini antara kebaikan yang ada. Setiap aktiviti yang anda pilih untuk lakukan memberi kesan kepada tubuh badan anda. Okay, lakukan aktiviti yang meningkatkan hormon kegembiraan untuk anda, untuk minda yang sejahtera. Okay, bukan sahaja memberi kesan kepada tubuh, tapi memberi kesan kepada mental kita. Okay, dekat sini kalau tuan-tuan dan perempuan dapat tengok, ada dopamin, ada oksitosin, ada serotonin dan juga ada endorfin. Ini adalah ubat secara semula jadi yang ada dalam badan kita. Dopamin adalah chemical reward. Okay, reward. Reward apa? Hadiah lah. Hadiah. Okay, tingkah laku yang menolong. Kalau kita buat tingkah laku yang membantu orang, yang menolong bukan sahaja orang, apa-apa sahaja yang berada di sekeliling, chemical dopamin ini akan keluar secara semula jadi. Bila kita dapat capai matlamat, bila kita terlibat dalam aktiviti-aktiviti sukarelawan, aktiviti-aktiviti yang memberi manfaat kepada masyarakat, dopamin ini akan keluar secara semula jadi. Oksitosin adalah hormon gembira yang kita akan dapat, ataupun macam mana nak keluarkan hormon oksitosin melalui sentuhan. Kita peluk kawan-kawan kita peluk ahli keluarga kita. Tapi sekarang tengah PKP kan, tengah SOP, jangan peluk kawan-kawan. Okay? Peluk ahli keluarga, kalau ada haiwan peliharaan, main dengan mereka dan sebagainya. Belai pokok. Okay? Hormon serotonin adalah antidepresan secara semula jadi. Okay. Mereka yang ada masalah depresi amat memerlukan antidepresan. Okay. Jadi serotonin ni dah ada dalam badan kita sendiri. Macam mana kita nak keluarkan serotonin ni? Kita mestilah dapat tidur yang cukup. Kita ubah corak tidur kita. Okay. Ubah selera makan kita. Okay. Makan pun kena ikut peraturan. Kena makan yang sepatutnya. Dan juga kena tingkatkan mood yang okey. Caranya macam mana? Okay, dedahkan diri kita dengan cahaya matahari at least 30 minit setiap pagi ataupun petang. Okay, kita buat senaman aerobik, berjalan, laju, berbasikal dan sebagainya. Jadi mereka yang ada masalah depresi, masalah depression, aktiviti-aktiviti ini akan mengeluarkan hormon serotonin dan akan mengurangkan simptom depression anda. Okay. Endorfin adalah natural painkiller, ubat tahan sakit secara semula jadi. Kadang-kadang macam tadi kita tengok simptom kan, ada rasa sakit kepala, ada rasa sakit otot, ketegangan otot. Jadi kita perlukan endorfin ini untuk hilangkan simptom-simptom ini. Caranya macam mana? Sama juga, berjalan selama 30 minit setiap hari. Okay. Kalau tak suka berjalan, tak sukalah berjalan kan, nak berpeluh-peluh, ada juga tips. Okay, mandi air panas, makan dark chocolate, berurut, berenang dan apa-apa aktiviti yang tuan-tuan perempuan rasakan sesuai dengan diri tuan-tuan dan perempuan. Jadi kita tak perlu nak beli ubat,
yang dijual di online ke apa ke, ini dah ada dalam badan kita. Okay, kita keluarkan saja dengan aktiviti-aktiviti yang disarankan tadi. Antara lainnya juga, self-care, rawatan diri dan juga self-compassion, bersikap rahmah dengan diri sendiri. Okay. Rancang rutin harian, ubah rutin harian. Kadang-kadang kita rasa hidup kita ni membosankan. Sama je. Sebab apa kita rasa bosan? Sebab kita ada rutin yang sama daripada pagi sampai ke petang. Itulah rutin kita seminggu, sebulan, setahun. Kita tak ubah rutin harian kita. Jadi cuba kurangkan ataupun buat rutin yang baru. Supaya kita nampak warna-warna dalam kehidupan kita. Lakukan aktiviti fizikal, pemakanan yang teratur dan seimbang. Kenapa ada pemakanan dalam penjagaan emosi? Sebab pemakanan yang tidak teratur dan pemakanan yang tidak seimbang ataupun tidak sihat boleh mempengaruhi hormon, dan hormon tersebut boleh mempengaruhi kita punya ketidakseimbangan emosi. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, terutama apa yang kita lihat, apa yang kita tengok dekat social media. Kita tengok dia happy, kita tengok dia pakai barang-barang branded, tapi kita tak tahu apa yang berlaku di sebalik gambar tu. Mungkin dia tengah derita atau sebagainya. Okay. Limitkan diri tuan-tuan perempuan dengan informasi yang perlu sahaja. Informasi yang tak perlu jangan ambil, tapis. Okay. Kalau kita ambil terlalu banyak maklumat, boleh menyebabkan diri kita ada anxiety. Saling bantu-membantu, sama ada nak bantu orang ataupun nak bantu alam sekitar, haiwan ke, pokok-pokok, apa-apa saja. Nikmati dan hargai masa tuan-tuan dan perempuan bersama keluarga. Okay? Lakukan aktiviti spiritual. Kita ada kepercayaan kita sendiri, kita ada agama kita sendiri. Ikut agama dan kepercayaan masing-masing. Solat, berdoa, meditasi, yoga dan sebagainya. Okay? Relaksasi paling asas untuk mengurangkan simptom-simptom stres, depresi dan juga anxiety adalah dengan teknik pernafasan. Okay, make sure teknik pernafasan yang dilakukan tu adalah betul lah, mengikut teknik yang betul. Dan luangkan masa untuk bersyukur. Daripada kita condemn, daripada kita asyik menyalahkan takdir ataupun asyik menyalahkan apa yang berlaku, cuba kita cari setiap hari apa perkara yang membuatkan kita rasa syukur. Cari setiap hari satu perkara yang membuatkan tuan-tuan dan perempuan rasa bahagia, rasa happy. Boleh ya? Saya harap jelaslah setakat ni. Ini adalah coping skill. Okay, ada beberapa coping skill yang boleh dilakukan. Self-soothing, ada teknik grounding. Nanti kita tengok teknik grounding tu apa. Sangat membantu. Distraction, pengalihan minda. Kita baca buku, kita buat seni, kita bermain, permainan, main muzik ataupun tengok movie. Okay. Lakukan tingkah laku yang berlawanan. Kalau kita ada fikiran negatif, kita apa tingkah laku berlawanan? Tingkah laku berlawanannya adalah dengan memikirkan perkara-perkara yang positif. Tengok video-video lawak. Kita nak kontrol kita punya emosi. Aktiviti spiritual tu seperti solat, berdoa, ibadah lah. Spiritual tu ibadah. Emotional awareness, kesedaran emosi, journal, buat journal ni dia macam ala-ala diary lah, mungkin kita nampak benda ni remeh tapi sebenarnya sangat membantu pesakit-pesakit saya yang ada masalah depression. Bila dia buat journal, dia tahu apa perkara yang boleh merosakkan emosi dia dan apa perkara yang boleh membantu emosi dia untuk terus ceria. Dia akan dapat tengok pattern, dia akan dapat tengok corak emosi dia bila dia buat journal. Okay? Dan daripada bila dapat tahu, dia boleh kurangkan simptom depression dia sedikit demi sedikit. Mindfulness, kesedaran minda kita juga, meditasi, yoga, relaksasi otot, exercise dan juga crisis plan. Bila kita berada dalam crisis plan, kita mesti ada seseorang yang kita boleh contact, untuk selamatkan diri kita macam itulah. Okay, ini adalah teknik grounding.
Teknik grounding ni dapat membantu seseorang untuk mengalihkan perhatian pada hal-hal yang negatif yang dirasakan pada saat itu. Kadang-kadang bila kita stres, bila kita anxiety, bila kita depression, kita punya fikiran ataupun kita punya diri tu tidak berada di alam yang nyata. Okay, maksud saya kadang-kadang kita fikir yang bukan-bukan. Kita dah fikir cara negatif itu, cara negatif ini. Jadi teknik grounding ini membawa kita semula ke alam nyata. Nama pun grounding, tanah. Okay, kembali ke bawah. Formulanya adalah 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Bila rasa down, bila rasa stres, okay, cepat-cepat cari 5 perkara yang tuan-tuan boleh lihat dengan mata kasar tuan-tuan perempuan yang berada di sekeliling. Apa 5 perkara yang boleh tuan-tuan cari dekat sekeliling puan? Pokok, pasu, TV dan lain-lain lah. Okay, seterusnya rasakan 4 perkara yang boleh disentuh dengan jari. Rambut, kan, meja makan, laptop, apa-apa saja. Okay, dan 3 perkara yang boleh kita dengar dengan telinga. Telinga kita lah, bukan dengar bisikan-bisikan lain. Ini telinga yang nyata kita ni. Bunyi angin, bunyi burung, bunyi bising dan lain-lain. Okay. Seterusnya 2 bau yang boleh dicium dengan hidung. Bau minyak wangi, bau busuk, bau sampah, bau pokok, bau bunga, apa-apa saja. Dan 1 perkara yang boleh dirasakan dengan lidah. Bukan suruh pergi jilat meja tu, tak. Okay. Ini apa, makanan ke, minuman ke yang boleh rasa-rasa manis itu. So ini adalah teknik grounding yang sangat-sangat membantu kalau tuan-tuan dan perempuan ada kata simptom-simptom yang kita kongsikan dekat atas tadi. Okey, ini adalah kawalan diri kita. Okey, sekarang ni ramai sangat yang ada masalah emosi, terganggu emosi. Sebab apa? Sebab mereka terlalu fokus perkara yang berada di luar kawalan mereka. Okay, mereka tidak tengok apa perkara yang mereka boleh kontrol. Dia tak fokus. Dia tak fokus dia punya rawatan diri. Dia tak fokus dia punya fun ni kan, happy-happy. Dia tak fokus. Yang dia fokus orang lain. Nanti apa orang kata, nanti apa Pak Leman kata, apa Mak Leha kata. Dia fokus dekat media. Dia fokus dekat kerajaan kan. Apa yang berlaku sekarang ni. Dia fokus pada pandemik. Apa yang berada di luar kita ni kita jangan fokuskan. Okay, fokus kepada benda yang kita boleh kawal. Kita punya fikiran, kita punya perasaan, kita punya tingkah laku. Itu perkara-perkara yang tuan-tuan boleh kawal. Jadi fokuskan kepada perkara yang tuan-tuan boleh kawal. Baik, ini mindful. Pilihlah nak mindful yang macam mana. Nak mindful yang berselerak ini ke ataupun mindful yang tenang ini. Pilih. Tanya diri, kalau kita stres, adakah kita nak terus duduk dalam stres ataupun kita nak keluar tengok scene, pemandangan yang lebih bahagia, pemandangan yang lebih indah. Okay, pilihlah nak mindful yang mana satu. Ini juga adalah strategi bila kita rasa down, bila kita rasa stres, terus buat aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan. Tengok movie dengan keluarga, main dengan haiwan, menari, cuba resepi baru, mewarna, melukis dan sebagainya. Okay, jom terjah. Apa yang nak diterjah? Baik, kadang-kadang bila kita ada emosi yang down, kita lebih pilih untuk tak apalah, aku malas nak buat. Biasa kita macam tu. Aku malas nak buat, aku tengah tak okey, tengah down. Kalau boleh, bila rasa ataupun bila sedar kita tengah down, terus buat perkara yang menghappykan, yang menggembirakan diri kita. Jangan kita terus kurung diri kita. Okay? Sebab tu saya boldkan perkataan jom terjah. Terjah terus aktiviti. Okay, kemahiran daya tindak berdasarkan masalah, minta sokongan daripada kawan-kawan ataupun profesional. Buat senarai to-do list, belajar cara urus masa, mengabaikan situasi-situasi yang tak elok, mengabaikan juga fikiran-fikiran yang tak elok. Tukar kumpulan. Kalau rasa diri kita tak sesuai dengan kumpulan ni, cari kumpulan yang lebih sesuai dengan kita. Dan juga jauhkan diri kita daripada sumber-sumber negatif yang boleh terukkan lagi diri kita. Ingat,
bila tuan-tuan dan perempuan sedang dalam proses untuk menyembuhkan diri, sama ada fizikal ataupun mental, kena consider untuk mengelakkan diri perempuan daripada sumber-sumber yang boleh menambahkan lagi keterukan simptom itu. Okey, ini adalah carta alir happy, happy flow chart. Tengok hari ini, happy tak tuan-tuan dan perempuan? Kalau happy, teruskan buat perkara yang menghappykan tuan-tuan dan perempuan. Kalau tak happy, cuba fikir apa perkara yang boleh menghappykan tuan-tuan dan perempuan. Ya, apa perkara? Kalau perkara kalau tak ada, cuba ubah. Ubah cara baru untuk kata dapat semula happy tersebut. Okey? Kita fikir kita pada hari ini, yang semalam apa yang dah berlaku, semalam aku tak happy. Jangan fikir esok macam mana aku nak happy, esok macam mana pula. Esok pun jangan fikir yang hari ini. Kalau terus fikir yang semalam, kalau terus fikir untuk besok, untuk yang belum berlaku, selagi itulah simptom anxiety ataupun simptom depresi itu tak akan hilang. Okay, jadi fokuskan diri kita pada hari ini. Okay, live in the moment. Kita hidup pada waktu sekarang ni, kita buat pada waktu sekarang. Okay. Ini adalah coping ataupun strategi yang tidak berkesan ataupun teknik-teknik yang negatif. Bila stres, contohnya kita nampak orang stres, pergi merokok, konon-kononnya nak hilangkan stres dengan cara merokok. Ambil dadah, minum arak, okay. Makan secara berlebihan, aku stres, aku kena makan. Okay, last dia stres sebab badan naik. Tidur berlebihan dan membazirkan duit secara over, secara melampau. Ada orang dia menghabiskan duit dalam satu hari ribuan ringgit tanpa dia sedar. Yang ini saya cakap tanpa dia sedar. Okay, jadi ini adalah teknik-teknik negatif yang tidak berkesan untuk menghilangkan simptom stres, anxiety dan juga depression. Kalau kita nak bebas daripada tu, kita kena elakkan kesemua ini tadi. Baik, itu saja perkongsian saya untuk malam ini. Saya harapkan perkongsian yang tidak seberapa ini dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan perempuan dalam menguruskan emosi seharian tuan-tuan dan perempuan. Okay, supaya kita lebih sihat emosi untuk menjalani kehidupan seharian kita. Okay. Dengan itu saya serahkan semula kepada Cikgu Abu selaku moderator kita pada malam ini. Silakan Cikgu Abu. Okey, ucapan terima kasih kepada Encik Amar di atas perkongsian tadi. Saya rasa cukup jelas, cukup padat dengan informasinya. Maklumlah orang psikologi kan, yang banyak pengalaman dengan pesakit-pesakit secara klinikalnya. Wah, sangat hebat. Jadi saya harap murid-murid yang masih ada lagi dalam talian ini dapat manfaat yang sewajarnya lah. Dan kalau rasa belum tak begitu jelas, mungkin agak laju tadi tu, boleh ulang balik siaran ni pada bila-bila masa dan kita teliti kan bahagian-bahagian yang mana kita rasa kita perlukan maklumat. Kalau kita terlalu stres, terlalu mengalami anxiety, kerisauan, terlalu depression, tak dapat kawal emosi, pelbagai tindakan boleh kita lakukan tanpa kita sedar. Ya Cik Amar ya? Kan? Contohnya macam boleh jadi seseorang itu suka membuli, boleh jadi seseorang itu suka kepada pelakuan vandalism, merosakkan harta benda awam. Kalau di sekolah, harta benda sekolah, itu yang selalu kita tengok. Mungkin simptom-simptom inilah yang gagal dikawal oleh murid-murid yang mengalami stres yang keterlaluan tu. Yang kita lebih takut lagi, mungkin juga ada yang mengambil alkohol, dadah dan sebagainya. Sebab di luar sana ada banyak pengaruh yang kita tidak
tak boleh nak kawal kemasukannya. Dan yang paling kita risau apabila depression yang keterlaluan tu, yang boleh menyebabkan perasaan rasa rendah diri yang keterlaluan sehingga menyebabkan seseorang itu ada perasaan untuk membunuh diri. Ya, Cik Amal gitu. Betul Cikgu Abu. Okey dan saya dengar juga tadi ada banyak teknik yang Cik Amar kemukakan ya. So saya harap murid-murid, guru-guru, warga SMK Jalan Bukit dapat mempraktikkan teknik-teknik itu supaya kita dapat kawal emosi. Okey, ada pula kata tadi apabila kita anxiety yang berlebihan boleh menyebabkan kita makan terlalu banyak dan tak sedar kita dah berat berlebihan. Betul je Abang? Macam tu Abang dah bacaan gula. Okey. So oleh kerana terlalu banyak maklumat padat, jadi saya suka memetik pada kata pepatah barang siapa hendak bertanya, maka tanyalah pada ahlinya. Barang siapa mencari ilmu, maka carilah olehnya guru. Belajar untuk raih faedah, bukan sekadar punya ijazah. Belajar itu mesti bertahap, bagai membangun sebuah atap. Hebat Cik Aman ya. Okey. Justru itu saya buka ruangan ini untuk sesi soal jawab. Sekiranya para hadirin, murid-murid, ibu bapa, guru-guru ada persoalan, memang saya tahu tadi ada banyak persoalan telah dijawab, tapi kita sediakan beberapa minit sebelum berakhir ni untuk Cik Amal jawab beberapa soalan lagi lah. Kalau ada, silakan. Cikgu Abu, saya nampak satu soalan yang bagi saya agak penting. How to deal with parents who doesn't believe that their daughter might have mental disorder? Okay. Dan para ibu bapa yang tak percaya, senang cerita tak percaya tentang kesihatan mental inilah. Okay. Saya umum sajalah. Kalau kenapa masyarakat tak percaya tentang kesihatan mental? Sebab kita tak nampak benda tu. Kalau stres, kita tak nampak stres tu macam mana. Kalau demam, kita nampak badan kita panas, kita batuk-batuk kan. Tapi kalau stres, anxiety, depression nampak macam okey, macam nampak macam normal. Tapi dalaman seseorang itu kita tak tahu bagaimana kan. Jadi saya nak pesan lah kita nak mengajak kepada semua masyarakat-masyarakat kita untuk elakkan stigma. Stigma, selagi mana stigma masih berada dalam komuniti, selagi itulah individu yang ada masalah kesihatan mental ini terhalang untuk mendapatkan rawatan. Kita bagaimana nak menghapuskan stigma itu, kena bagi banyak kesedaran melalui salah satu contohnya program-program yang sebeginilah Cikgu Abu. Kesedaran kesihatan mental dan sebagainya. Sebab ramai sangat kata yang datang ke klinik di kalangan remaja. Kenapa? Sebab ibu bapa tak percaya, ibu bapa tak sokong. Jadi para ibu bapa juga para masyarakat kalau boleh tolong beri sedikit perhatian tentang kesihatan mental, sebab kesihatan mental tu sama dengan kesihatan fizikal, tidak ada beza. Kalau kita demam, kita dah cepat-cepat bawa anak kita pergi klinik kan, pergi dapatkan rawatan. Begitu juga dengan kesihatan mental. Pentingnya adalah sama. Itu Cikgu Abu. Okey, ada lagi persoalan sekiranya ada? Satu lagi? Cik Ma boleh tengok dalam ruangan chat ya? Itulah laju pula dia naik. Depresi dan kemurungan ni dalam jin keluarga ke? Maksudnya keturunan ke nak dimasukkan? Genetik ke? Genetik lah kot kan. Adakah itu genetik? Dia bukanlah kita bukanlah nak kata penyakit keturunan. Penyakit mental ni bukan penyakit keturunan, tapi ada faktor biologinya. Contoh sebagai contoh, ayahnya ada masalah mental,
ibunya pun ada masalah mental. Bila dapat anak, tidak semesti anaknya itu juga ada dapat masalah mental. Tidak. Tapi faktor biologi itu juga boleh memberi pengaruh untuk ahli keluarga yang lain ada isu kesihatan mental. Okay. Kalau ada soalan saya terlepas pandang tu, minta maaf. Sebab laju sangat dia naik tadi. Okey ya, Cik Mat. Okay, satu lagi Cikgu Abu, kalau boleh. Okey, satu lagi. Okey, kita bagi peluang. Satu lagi. Okay. Bagaimana kita dapat kesan anak kita mengidap penyakit stres mental atau apa-apa kesannya? Kesan-kesannya boleh tengok pada simptom-simptom yang saya kongsikan tadi. Itu simptom biasa yang akan dikeluarkan oleh individu sekiranya mereka ada masalah-masalah itu. Nanti boleh ulang balik kot Cikgu Abu kan. Itulah. Betul lah tadi. So Cik Amar kata maknanya simptom-simptom tu kita nampak mungkin sedikit pada peringkat awalnya. Tapi kalau kita biarkan mungkin dia berterusan jadi semakin berat. Jadi itu yang maksudnya panduan yang Cik Amar beri untuk kita kawal simptom-simptom tadi supaya tidak menjadi gejala yang tidak membawa kepada gejala-gejala yang lebih berat lah. So ada pelbagai teknik tadi tu yang dikemukakan. So lepas ni boleh kita ulang balik siaran ini untuk kita mendalaminya lah. Okey. Okey. Sekian saja perkongsian kita pada malam ini, walaupun kita masih rasa teruja untuk terus mendengar perkongsian daripada Encik Amar, namun kita perlu akur dengan hambatan masa. Justru kita sudah sampai ke penghujung program. Semoga segala perkongsian yang diperolehi menjadi panduan kepada kita semua dalam meneruskan cabaran hidup, khususnya dalam situasi endemik COVID-19 di sekeliling kita pada masa ini. Okey, terima kasih setinggi-tinggi terima kasih kepada Cik Amar daripada kami. InsyaAllah ada peluang yang lain-lain kita akan berjumpa lagi di masa akan datang insyaAllah Cik Amar ya. InsyaAllah. Buat anak-anak didik yang dikasihi, jadikan perkongsian ilmu pada malam ini sebagai inspirasi untuk menjadikan kita sebagai individu yang sentiasa memilih cara dan gaya hidup yang sihat dari segi fizikal dan emosi, sekaligus dapat menolak diri kita untuk menjadi individu yang sihat dan berjaya. Bagi sahabat-sahabat, rakan guru yang dihormati, teruskan tekad, suburkan rasa, tingkatkan profesionalisme dalam amalan kita sebagai guru yang berjuang mendidik anak-anak bangsa. Jika rasa stres, peluk diri pada tahap sayang paling dalam buat diri kita sendiri. Peluk diri kita dengan rasa penuh kasih sayang. Macam begitulah kalau anak-anak kita rasa stres, kalau kita dapat, kita tengok keadaannya lain macam, so kita peluk dia, kita usap belakang dia, kita tenangkan dia, itu caranya. Kalau diri kita, urutlah dada kita beberapa kali, insya-Allah tarik nafas, gunakan teknik pernafasan yang betul, kita akan dapat kawal emosi kita yang bercelaru dan sebagainya tadi tu ya. Okey, sebelum berakhir, izinkan saya berkongsi dua pantun lagi. Malam ni banyak pantun Cik Amar ya. Okey, bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita, andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah kalian membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Okey, sekian segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan adalah daripada diri saya sendiri. Semoga kita berjumpa lagi. Saya sudahi program Sembang Santai pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Amar.